Bismillahirrahmanirrahim. Dunia mengetahui bahawa tiada bangsa yang lebih jahat dan kejam melainkan Yahudi yang dilaknati Allah itu. Berdasarkan ajaran dan ideologi Zionisme bahawa mereka mempercayai membunuh bangsa lain itu akan beroleh pahala dan ganjaran dari Tuhan mereka. Ia dilakukan sesuai dengan slogan yang masyhur, tujuan menghalalkan cara. Umat Islam tidak pernah lupa peristiwa pembunuhan beramai-ramai umat Islam Palestin di Sabra dan Shatila pada tahun 1982 oleh orang Yahudi, dan ia mengingatkan kita betapa kuatnya kebencian mereka ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianggapnya musuh abadi. Dunia mengetahui bahawa tiada bangsa yang lebih jahat dan kejam melainkan Yahudi yang dilaknati Allah itu. Dalam hal menggambarkan sikap dan perilaku penganut agama Yahudi, ungkapan Al-Quran lebih banyak bernada negatif dari positif. Sejarah membuktikan seperti mana yang dirakamkan di dalam Al-Quran bagaimana penganut agama Yahudi mengalami banyak perubahan dan penyimpangan khusus dari segi akidah. Betapa banyak Nabi dan Rasul yang diutus kepada golongan Bani Israel sehingga merasakan mereka lah bangsa yang disayangi Tuhan. Bangsa Yahudi satu-satunya bangsa yang digambarkan di dalam Al-Quran yang paling sukar untuk dibentuk, mempunyai sifat eksklusif dan suka membangkang. Di samping itu juga, kaum Yahudi juga terkenal sebagai bangsa yang sombong dan zalim sehingga mereka sewenang-wenangnya membunuh para nabi dari golongan mereka sendiri. Lebih dari itu, mereka menolak kepercayaan ayat-ayat Al-Quran dan melanggar perjanjian dengannya. Justru kecaman yang terdapat di dalam Al-Quran lebih banyak tertuju kepada orang-orang Yahudi. Bahkan Allah berkali-kali mengingatkan kaum muslimin untuk tidak mengangkat mereka sebagai pemimpin atau teman-teman akrab. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada penganut agama Yahudi sudah tidak asli lagi dan telah mengalami banyak perubahan kerana mengikut hawa nafsu mereka yang jahat. Implikasi paling utama dalam perubahan kehidupan keagamaan penganut agama Yahudi ialah penyelewengan akidah tauhid kerana pengakuan penganut Yahudi yang menganggap bahawa Uzair adalah anak Allah. Kedegilan terus-menerus kaum Bani Israel dirakam di dalam Al-Quran tentang pelanggarannya terhadap hukum Allah yang berkaitan dengan ibadah pada hari Sabtu. Demikian juga keenganan ahli kitabnya, khususnya Yahudi, menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Walaupun sebelumnya mereka menunggu kedatangannya, tetapi disebabkan oleh sifat dengki dan rasa superior yang begitu mendalam menguasai diri mereka, mereka mudah berubah. Di sebalik bangsa yang paling banyak mendapat bimbingan para Nabi dan Rasul, mereka juga memperolehi nikmat yang tidak pernah dirasai oleh umat lain. Seperti Allah menurunkan makanan dari syurga, iaitu manna, manisan lazat dari syurga, dan salwa, daging burung kecil yang enak. Di samping itu juga mereka juga diselamatkan daripada ancaman Fir'aun, namun mereka tetap tidak berubah dan bersyukur. Selain pada itu, kaum Bani Israel mempunyai sikap mengutamakan kehidupan materialistik dan menganggap ia adalah segala-galanya yang boleh menyelamatkan mereka dari ancaman yang berbahaya. Penyembelihan rakyat Palestin oleh Israel di Gaza sebenarnya telah menerima kencaman dan bantahan di seluruh dunia dari dulu hinggalah sekarang. Kekejaman dan sifat kebinatangan penjajah Israel terhadap rakyat Palestin telah menyatukan seluruh komuniti dunia, tak kira agama, bangsa dan budaya, bersuara lantang mengutuk tindakan barbarian negara Zionis tersebut. Kecaman dari seluruh dunia ke atas kekejaman Israel mengenai kejahatannya menyerang dan membunuh rakyat Palestin tidak sedikit pun memberi petanda bahawa Israel merasai bersalah, terus berbangga kerana serangan tersebut telah berjaya menyekat kemarahan Hamas. Di dalam buku Qabaih al-Yahud dijelaskan 12 kejahatan Yahudi yang termaktub dalam Al-Quran. Kejahatan-kejahatan itu adalah seperti berikut: menuduh Nabi Musa mempunyai penyakit kusta kerana tidak mau mandi bersama mereka. Mereka enggan melaksanakan Taurat sehingga Allah mengangkat Gunung Tursina untuk mengambil perjanjian yang teguh. Mereka tidak mau beriman kecuali jika melihat Allah langsung. Mereka merubah perintah Allah. Mereka menuduh Nabi Musa mengolok-olokkan mereka ketika mereka disuruh menyembelih sapi betina. Menulis Alkitab dengan tangan mereka lalu mengatakan ini dari Allah. Memutar-mutar lidahnya untuk meyakinkan bahawa yang dibacakan itu adalah wahyu yang asli.
mengubah firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah patung sapi. Mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Mereka menuduh Allah itu fakir. Mereka menyuruh Nabi Musa dan Tuhannya berperan untuk mereka. Inilah kejahatan-kejahatan Yahudi seperti mana yang digambarkan di dalam Al-Quran. Di saat semua komuniti dunia berteriak lantang menentang jenayah Israel, di mana sebenarnya suara atau lebih tepatnya tindakan konkret organisasi negara-negara Islam OIC atau Liga Arab. Mengapa OIC membisu dan hanya memperhatikan sahaja tanpa usaha yang sungguh-sungguh untuk menghentikan pembunuhan yang sedang berlaku lebih 2 minggu ini? OIC pula semacam tidak berdaya upaya menyelesaikan masalah ini dari dulu hinggalah sekarang. Seolah-olah ada tembok besar yang sukar untuk dilalui. Keanggotaan OIC yang banyak didominasi oleh negara-negara Arab tiba-tiba mandul dan tumpul sama sekali pengaruhnya. Sebaliknya, umum mengetahui banyak anggota OIC tidak bersatu padu dan berada dalam saf yang sama ketika mengambil resolusi bagi menyelesaikan konflik Palestin. Apa yang menyedihkan pada saat persatuan dan perpaduan Islam di seluruh dunia amat diperlukan bagi mengatasi isu Palestin. Banyak anggota OIC yang saling bercakaran kerana menjaga kepentingan negara-negara masing-masing. Sebagai organisasi yang mewakili lebih 1,5 bilion Muslim di dunia, sudah sepatutnya OIC menyelahkan keberanian bersuara dan bertindak secara konkret bagi menyelamatkan umat Islam di Palestin. Sudah tiba masanya segala kangkangan dan kepentingan yang berbeza ini diketepikan dan bersatu padu menentang kezaliman dan kekejaman bangsa Zionis Yahudi. Selagi mentaliti Arab tidak berubah, tidak mahu bersatu, ia akan meletakkan Israel menjadi pemimpin dunia Arab, dan dunia Arab seolah-olah pelaksana agenda politik Israel dan Amerika Syarikat. OIC seharusnya tidak lagi dilihat hanya mewakili kepentingan negara-negara Arab yang kaya yang lebih pro Barat. Selama ini OIC sering terlihat bersikap pasif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara-negara Islam seperti Bosnia, Kashmir, Palestin dan Iraq dahulu. Seperti kata Tun Dr. Mahathir Mohamad satu ketika dulu, bahawa suara OIC tidak diberi pertimbangan sewajar disebabkan umat Islam tidak bersatu atau gagal bercakap dengan satu suara, terutama negara-negara Liga Arab yang seringkali tidak mampu mengatasi perpecahan di kalangan anggotanya. Walhal kalau diimbas kepada pembentukan Liga Arab, ia dilatar belakangi oleh keinginan para pemimpin Arab untuk membebaskan dunia Arab dari dominasi asing. Selain daripada OIC, umat Islam juga mengharapkan peranan yang lebih aktif dan berkesan dari beberapa organisasi Islam yang lain dalam menangani persoalan umat Islam. Pertubuhan seperti Rabitah Al-Alam Al-Islami, Majlis Kerjasama Arab, Persatuan Arab Maghribi, Dewan Kerjasama Laut Kaspia, selain daripada bergantung kepada OIC, Liga Arab atau Majlis Kerjasama Teluk. Sebenarnya peperangan yang berlaku di antara orang-orang Islam dengan orang Yahudi ini sebenarnya tidak ada titik noktah. Ia akan tetap berlaku dan terus berlaku sehinggalah ke hari kiamat. Mereka, orang-orang Yahudi, hidup untuk mengabadikan sifat-sifat keculasan, kesesatan dan pembangkangan. Mereka menentang para nabi dan memusuhi para malaikat Allah kerana membawa berita kejahatan dan keburukan mereka dan mendedahkan segala rahsia mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala